Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk Mengawal Keinginan Akan Berjaya. Pada bulan Ramadan, kekuatan nafsu lemah apabila kita menahan makan, apatah lagi apabila tukang karutnya iaitu syaitan turut ditangkap. Justru kita berjumpa ramai orang yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Orang yang tidak pernah solat berjemaah pada hari-hari biasa boleh solat berjemaah pada bulan Ramadan. Orang yang tidak pernah bersedekah tiba-tiba lembut hatinya untuk berinfak. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran terbuka pintu hatinya untuk membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Orang yang tidak pernah menutup aurat lembut hatinya untuk menutup aurat. Allah mencipta bulan Ramadan untuk hambanya sebagai satu rahmat dan pintu kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Ini bermakna manusia mampu melakukan kebaikan apabila tukang karut iaitu syaitan ditangkap. Itu apabila dia dapat mengawal nafsu keinginannya. Seorang pelajar yang berjaya apabila dapat mengawal keinginan dari bermain dan Seorang petani dan nelayan akan berjaya apabila dapat mengawal rasa malasnya dari turun ke kebun atau ke laut. Sebuah rumah tangga akan selamat daripada perceraian apabila pasangan itu mengawal mulut masing-masing daripada bercakap perkara yang boleh menyakiti pasangan. Seorang pegawai akan selamat daripada menerima rasuah apabila dia mengawal nafsu dari tawaran rasuah. Begitulah seterusnya berkaitan dengan kawalan nafsu yang membolehkan seseorang itu berjaya dalam hidup. Manusia menuruti semua tuntutan nafsunya dianggap sebagai mempertuhankan nafsu. Tuhan yang palsu nampak seindah fata morgana tapi kosong dan penuh dengan penipuan. Hanya memenuhi keinginan yang sekejap saja tetapi tidak berkesudahan. Apabila nafsu menjadi Tuhan, ia persis binatang yang tiada akal fikiran. Maka manusia jenis ini akan turun tarafnya dari seorang manusia kepada tahap binatang yang tidak layak bagi seorang manusia yang waras. Manusia yang kuat bukanlah manusia yang fizikalnya gagah dan dapat menumbangkan musuhnya disebabkan tubuhnya yang sasar. Tapi manusia yang kuat ialah manusia yang berjaya mengawal keinginan nafsunya dan kehendaknya yang tidak terbatas. Kita tanyalah sesiapa pun yang berjaya dalam apa jual lapangan sekalipun. Mereka adalah orang yang berdisiplin. Mereka adalah orang yang gagah dari sudut rohaninya dan berjaya mengawal keinginan nafsunya. Dengan kata lain, kuat mengawal nafsunya dengan tegas mengatakan tidak kepada sebahagian daripada kemahuan dirinya. Kekuatan kerohanian inilah yang perlu diasah di dalam bulan Ramadan kerana kekuatan ini akan menjamin kita untuk melakukan banyak amal soleh. Bukankah nafsu itu selalu mengajar untuk melakukan kerja yang buruk, kurang gemar solat, puasa dan sebagainya? Nafsu dan amal kebajikan itu adalah dua perkara yang bertentangan. Kekuatan kerohanian yang dibentuk itu diharap dapat sentiasa mengalahkan kekuatan nafsu. Matlamat puasa ialah untuk menahan nafsu, bukan untuk menahan lapar dan dahaga. Kita berpuasa adalah untuk menjaga hati, lidah dan perbuatan. Lapar dan dahaga itu adalah perkara zahir saja. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ramai yang berpuasa tidak dapat ganjaran daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Hadis di atas menjelaskan konsep sebenar puasa supaya ibadah puasanya itu tidak menjadi sesuatu perbuatan yang sia-sia. Oleh itu, puasa juga bermakna menahan diri daripada perkara-perkara berikut. Pertama, menundukkan pandangan mata serta mengatasinya daripada tertuju kepada segala yang tercela. Kedua, menjaga lidah daripada berkata-kata perkara yang sia-sia, dusta, fitnah, caci maki dan menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, menahan pendengaran dari mendengar segala sesuatu yang ditegah agama di mana perkara yang haram diucap adalah
juga haram didengar seperti mengumpat dan sebagainya. Keempat, mencegah tangan, kaki dan perut serta semua anggota badan daripada melakukan atau mengambil perkara yang haram. Terdapat sebahagian masyarakat yang hanya puasa semata-mata menahan dahaga dan lapar sahaja. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia mengumpat, berbohong dan sebagainya masih lagi dilakukan. Gambar dan video malah kata-kata yang sangat tidak berfaedah banyak disebarkan dalam Facebook dan WhatsApp. Rasulullah SAW maksudnya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan curang, maka Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak memerlukan untuk dia berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum. Ramadan adalah bulan bagi umat Islam membuat persiapan diri, memperkuatkan benteng jasmani dan rohani, melawan godaan syaitan dan nafsu. Jika syaitan mengalahkan kita dalam bulan-bulan lain, dengan bantu Allah, insya-Allah pada bulan Ramadan kita akan menang kerana dapat mengalahkan syaitan. Kemenangan ini seharusnya tidak dihadkan dalam bulan ini saja. Ia perlu dihayati seterusnya pada bulan-bulan berikutnya. Ingatlah, kita sedang menjalani kursus dan bengkel mujahadah sepanjang Ramadan. Budaya sepanjang kursus atau bengkel mestilah diteruskan pada bulan-bulan lain. Jika ini berjaya dilakukan, barulah dikatakan objektif puasa ini mencapai matlamatnya. Rugilah bagi sesiapa yang apabila Ramadan tamat, dia tiada perubahan dalam dirinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.